السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat 75 sambungan daripada rukun yang ketiga, iaitu Fatihah. Yakni pada belakang Fatihah, pada akhir Fatihah, adanya satu lafaz ataupun kalimah yang disebut sebagai amin. Amin. Jadi perkara ini biasa. Biasa kita ucapkan di dalam sembahyang kita. Bahkan di luar sembahyang pun biasa kita ucapkan. Walaupun selesai Fatihah, dhalin, kita akan ucap amin. Walaupun di luar sembahyang kita. Lebih-lebih lagi di dalam sembahyang. Melainkan pada mazhab Hanafi sahaja. Yang lain-lainnya semua mengucapkan amin secara jahar, secara kuat sekiranya imam membaca Fatihah secara kuat. Jadi di hukum amin sama ataupun mengikut hukum Fatihah. Kalau Fatihah tu dibaca dengan kuat secara jahriyah, maka amin juga mengikut hukum Fatihah sunat diucap dengan kuat. Kalau Fatihah itu dibaca secara perlahan, maka disunatkan amin juga secara perlahan. Jadi sebelum ni dulu saya dah berhenti agak lama. Jadi disambung oleh Ustaz Rahmat kita. Sambung oleh Ustaz Rahmat sampai pada hari ini, iaitulah pada muka surat 75. Amin ni sebagaimana kita maklum bukanlah satu ayat daripada Fatihah. Bukanlah rukun, bukannya wajib. Tapi peranannya besar. Ada janjian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok nanti hadis di sini nanti. Ada kelebihannya. Banyak amalan-amalan sunat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita khabar gembira dengan keampunan dosa. Keampunan dosa-dosa yang telah lalu. Banyak berbagai-bagai amalan. Di antara yang paling senang inilah dia. Dengan wudu, Allah Ta'ala ampunkan dosa berbagai, dengan salat, tasbih, berbagai-bagai macam-macam. Antara yang paling senang ni. Tapi tiap amalan tu biarlah kena cara dia. Tiap amalan tu biarlah kena cara pengamalan dia. Kalau tak menepati dengan cara yang telah disarankan dan telah diajar oleh Rasulullah SAW, kemungkinan kita tak dapat ganjaran yang dijanjikan. Hari ini muka surat 75, iaitulah bila makmum mengucapkan amin. Bila nak ucapkan amin? Yang ni kita kena sedar, amalan-amalan kita ni sama ada perbuatan ataupun amal hati, ataupun amal dalam bentuk bacaan dan sebutan, ada kalanya berkait dengan ataupun bersangkut paut dengan masa. Ada kalanya bersangkut paut dengan sebab. Ini amin bersangkut paut dengan masa. Bersangkut paut dengan masa. Bila masa dia?
Boleh ke suka-suka kita nak mengucapkan amin. Di sini masalah apa? Ya, mengucapkan amin di sini ada dua keadaan. Satu, sama ada kita munfarid, iaitulah kita sembahyang sendirian, sendiri seorang saja. Satu lagi dalam keadaan berjamaah, iaitulah sekurang-kurang jamaah 2 orang. Satu imam dan satu makmum. Bila sembahyang munfarid ada peraturan dia sendiri. Sembahyang berjamaah ada peraturan dia sendiri. Yang ni amalan tadi, baliknya amalan itu ada peraturan, ada SOP dia. Sembahyang sendirian sekian peraturan dia. Sembahyang berjemaah sekian peraturan dia. Jadi kalau kita ni sembahyang seorang diri ke, kita sembahyang berjemaah ke, kita buat suka-suka hati kita, macam boleh? Tak boleh. Itu sebab ilmu amal dengan ilmu. Kalau sembahyang sendirian munfarid ada ilmu dia. Kalau berjemaah ada ilmu dia. Ya? Kalau nak hasil jemaah, nak dapat pahala fadilat jemaah, ada peraturan dia. Itu bukan boleh suka-suka. Ataupun ada janjian-janjian lain, sama ada di dalam perkara wajib, rukun ataupun sunat, yang untuk kita perolehi balasan dan ganjaran yang dijanjikan, juga kena ikut peraturan dia juga. Baik. Bila makmum mengucapkan amin, makmum mengucapkan amin serentak dengan ucapan amin imam. Sebelum ni, pada muka surat sebelum ni dah disentuh cara menyebut amin. Ya, cara menyebut amin yang paling afsah sekali, ya, yang paling lebih dari segi kefasahan, dari segi kefasihan pada bahasa Arab, iaitulah amin. Ya. Ada berbagai-bagai cara. Ada berbagai-bagai cara, ya. Tapi yang paling elok sekali iaitulah amin, ya. Jangan disabdukan dan sebagainya. Baik, yang tu dah lepas, ya. Makmum mengucapkan amin serentak dengan ucapan amin imam. Bukan sebelumnya atau selepasnya, berdasarkan sebuah hadis. Yakni bukan sebelumnya dan selepasnya bagi mereka yang sengaja. Kalau tak sengaja lain, tak sengaja lain. Tapi terkadang-kadang orang-orang kita ni kebiasaan. Jadi adah ataupun kebiasaan, terbawa-bawa kebiasaan. Jadi perkara biasa yang menyalahi peraturan. Kita terbiasa tapi menyalahi peraturan berjemaah. Kita perlu menahan diri. Ya. Kafun nafs, perlu tahan diri. Sebab nak ubah kebiasaan bukan senang lah. Bukan senang nak ubah kebiasaan. Benda yang telah menjadi kebiasaan kita bertahun-tahun, tiba-tiba kita nak ubah. Melainkan kita kena menahan diri. Di antara kebiasaan dan tabiat sebahagian makmum, selesai imam dhalin, dia dulu keluar. Ya. Dia sebahagian kecil. Jadi menjadi kebiasaan dia. Beradat bagi dia kebiasaan. Tak saja dia sebut dulu. Jadi kalau nak ubah kebiasaan, perlukan kepada mujahadah. Tahan diri. Tahan diri. Kat masjid tempat saya tu, masa tarawih ke, masa apa ke, masa solat fardu biasa tu, terutama kalau malam ke umpamanya, ada kuliah, masa ada kuliah, kalau sekiranya kedengaran makmum yang dulu, lepas tu saya tegur. Kadang masa tarawih. Lepas tu selesai salam nak bangkit untuk rakaat seterusnya, saya tegur terus. Saya kata tadi ada kedengaran suara makmum dahulu amin pada imam. Minta tu tunggu. Ini dibacakanlah hadis-hadis ni. Supaya orang tahu, supaya orang faham. Kenapa perlu serentak dengan amin? Imam jangan mendahului. Biasanya jangan mendahului imam. Jangan dulu pada imam. Sebab ada ganjaran yang Rasulullah SAW janjikan. Kalau kita tak ikut peraturan, syarat dia tak dapat ganjaran yang dijanjikan. Jadi balik tadi, bukan sebelumnya atau selepasnya, yang ini dengan sengaja. Kalau tak sengaja kebiasaan, maknanya kita kena tahan diri kita. Nak ubah sesuatu yang biasa bukan senang. Betul tak?
Tabiat orang ni nak ubah tabiat memang susah. Melainkan kena menahan diri. Menahan diri. Ya. Puasa ni Allah, kita ambil contoh keluar sikit. Puasa ni kerana nak ubah manusia daripada kebiasaan. Kebiasaan kita menurut nafsu. Nafsu makan, minum. Kalau bagi orang yang merokok dengan merokok. Yang ni nombor satu yang paling susah. Tapi Allah Ta'ala letakkan 1 bulan untuk kita berpuasa supaya apa? Mengubah daripada kebiasaan dan adat kita. Dengan menahan diri. Nampak tak? Menahan diri, nafsu. Kalau kita tak ubah, kita sama macam haiwan. Itu dia antara hikmah dia. Haiwan ada nafsu makan, nafsu minum, nafsu perut, nafsu kelamin, nafsu itu, nafsu ini dan sebagainya. Kita juga ada. Kalau kita tak ada sesuatu yang lebih daripada haiwan, kita sama dengan haiwan. Allah Ta'ala nak angkat kita. La'allakum tattaqun di akhir ayat. Supaya kita jadi takwa. Bukan hanya tak sama dengan haiwan. Jadi supaya kamu bertakwa. Macam tu. Jadi nak ubah kebiasaan hari-hari makan, hari-hari minum, hari-hari ada itu, hari ni hari. Pak, perkara-perkara yang di dalam bulan puasa, tiba-tiba nak ubah. Ubah kebiasaan kita. Kita perlu tak? Kita perlu tak lawan hawa nafsu? Puasa nak lawan hawa nafsu. Kalau kita sendiri-sendiri nak lawan hawa nafsu, susah tak? Bila difardukan, terpaksa. Bagi orang yang hebat, dia tak terpaksa. Maka dia tambah dengan puasa sunat. Orang yang tak puasa sunat, puasa fardu je, sesuatu yang untuk mengubah kebiasaan kita, harian kita, makan, minum dan perkara-perkara yang di dalam puasa itu, harian kita buat. Jadi ini sama jugalah. Dalam hal ibadat, sabar dalam mengerjakan ibadat. Di antaranya untuk menghasilkan sesuatu yang dijanjikan dalam bentuk pahala dan ganjaran, ataupun dalam bentuk menghindarkan kebinasaan dan kecelakaan. Nampak? Yang boleh datang semasa kita boleh buat ibadat. Apa dia? Berdasarkan sebuah hadis. Jangan sebelumnya, jangan selepasnya. Idza amana al-imamu fa aminu fa innahu, setengah riwayat menyebut fa innahu. Sini fa inna man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikati ghufira lahu ma taqaddama. Di sini ada gugur cetakan, ada min itu. Ma taqaddama min dhanbi. Sini ada gugur cetakan. Setengah riwayat fa innahu. Ya, fa innahu man wafaqa ta'minuhu. Kalau fa innahu tu kalau orang belajar ilmu Arab, tu hal dhamir tu ya, dhamir hal wa syan yufassiru ma ba'dahu. Tapi sini tak ada hu. Cuma di belakang tu ma taqaddama min dhanbi. Dia ada min. Sini tak ada. Idza amana al-imam fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Baik. Perkara sunat. Tentang mengaminkan ni perkara sunat je. Tapi Rasulullah beritahu kita tentang ganjaran dia. Targhib tentang ganjaran dia. Lagi satu, bab sembahyang ini bila bab berjemaah, dalam keadaan berjemaah kita terikat dengan peraturan ataupun orang yang utama pada kita, iaitu imam. Innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi al-hadith. Hanya saja dijadikan imam tu liyutamma bihi, untuk kita iktimam, kita ikut dia. Tiba-tiba kita dulu pada dia. Tiba-tiba kita serentak dengan dia umpamanya. Sebab tu dia letak kat depan tak? Dia letak dekat depan bukan sebaris. Imam letak kat depan. Bukan selari sebaris dengan makmum. Supaya apa? Kita boleh nampak ikut dia. Bukan selari. Dia duduk depan imam. Supaya kita boleh ikut dia. Liyutamma bihi. Kalau selari dengan kita sebaris kita tak nampak dia. Kita hanya boleh dengar saja. Ataupun orang yang terdekat sebelah-sebelah dengan dia yang boleh nampak dengan ekor-ekor mata. Itu je. Tapi dia kena letak kat depan kerana keutamaan dia untuk kita ikuti. Letak kat depan. Jadi ada peraturan-peraturan dia. Peraturan yang mengesahkan untuk menghasilkan fadilat
jamaah, atau juga berkaitan dengan sah batal, ada juga. Kita tak boleh dulu pada imam umpamanya, dari segi kedudukan kita depan pada imam, tak boleh juga. Jadi semua berkait-kait. Apa maksud hadis tu? Maksudnya, idza ammana al-imam, disebut sini sekiranya, apabila sekiranya ataupun apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah fa'aminu, maka ucapkanlah amin serentak dengan aminnya. Jadi kamu hendaklah ucapkan amin serentak dengan amin imam. Maka sesiapa yang ucapan aminnya serentak dengan amin para malaikat, diampunkan untuknya dosa yang telah lalu. Dosa yang lalu. Ada riwayat lain menyebutkan bahawasanya malaikat akan mengaminkan serentak dengan amin imam. Jadi malaikat mengaminkan setelah mana imam menyebut amin, malaikat akan serentak juga mengikut amin imam. Jadi bila malaikat serentak dengan amin imam, bila kita serentak dengan amin imam, bermakna kita serentak dengan amin malaikat. Itu maksud sini, fa innahu ma wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah. Sebab amin malaikat serentak dengan amin imam. Jadi bila kita serentak dengan amin imam, bermakna kita serentak dengan amin. Kita tak nampak malaikat. Kita hanya boleh serentak dengan imam, sebab imam kita boleh dengar, malaikat kita tak boleh dengar. Jadi Rasulullah sebut dalam hadis yang lain bahawasanya malaikat mengaminkan serentak dengan amin imam. Bila kita serentak dengan imam, maknanya kita serentak dengan amin malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Baik, diampunkan untuknya dosa yang lalu. Ma taqaddama apa dia? Min dhanbi. Baik. Dosa-dosa yang lalu. Macam kita pernah sebut kan, dosa-dosa yang lalu yang dihuraikan oleh ulama, iaitulah dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar, perlu kepada taubat. Ya, perlu kepada taubat. Ini dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar wajib kepada taubat untuk diampunkan. Walhalnya taubat ni wajib, dosa kecil pun wajib, dosa besar pun wajib. Tapi kalau janjian-janjian yang disebut di dalam hadis, ya, yang tidak mengaitkan syarat taubat, yakni dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar kalau ini diampunkan perlu kepada taubat. Sedangkan semua dosa kecil dan besar, apabila dikerjakan wajib bertaubat. Tapi apa yang dijanjikan disebut oleh ulama, iaitulah dosa-dosa kecil. Satu, keduanya dosa yang tidak berkaitan dengan anak Adam, dan juga hutang, dan juga mazalim, ya, segala kezaliman-kezaliman lain yang berkaitan, ya, yang lain, yang itu tak lepas, melainkan taklah diampunkan oleh yang empunya hak. Baik. Jadi okey, itu satu hadis. Kita baca satu lagi hadis yang semakna. Juga kerana hadis, idza qala ahadukum amin wa qalatil malaikatu fis samai amin, fawafaqat ihdahuma al-ukhra ghufira lahu ma taqaddama. Ni juga tak ada min, ma taqaddama min dhanbi. Maksudnya sekiranya ataupun apabila salah seorang daripada kamu mengucapkan amin, dan malaikat di langit juga mengucapkan amin, lalu setiap salah satu amin serentak, setiap salah satu amin serentak dengan yang lain, saya diampunkan dosanya yang telah lalu. Diampunkan dosa. Baik. Yang tadi awal tadi kita sebut tak? Kita sentuh. Bahawasanya amin ni tak wajib, bukan rukun. Bukan rukun, bukan wajib. Satu kalimah saja yang memerlukan peraturan. Tak, sedikit peraturan. Kalau kita perlahan pun boleh. Walaupun disunatkan, pada bacaan yang kuat disunatkan kita menyebut amin juga kuat. Imam amin kuat. Makmum lain pun amin. Kita perlahannya amin. Disunatkan kita mengangkat suara. Mengangkat suara. Amin.
ramai-ramai. Ya. Jadi masalahnya kalangan orang kita ni ada yang malas sebut amin. Tak? Tak percaya kalau kita sembahyang bersebelahan-sebelahan ni, bukan semua sebut amin pun. Janjian dia besar tak? Janjian dia besar. Tapi malas kita nak sebut amin. Sebab kalau kita sembahyang sebelah kita, bukan semua dengar. Kadang-kadang kebetulan orang sebelah kita senyap dia. Imam ad-dallin. Amin. Sebelah kita tak dengar. Sikit satu kalimah untuk dilafazkan, untuk diucap. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ampun dosa-dosa yang telah lalu. Tak nak diampunkan dosa dengan satu ucapan je. Kalau hamput orang kan main lagi. Hoi. Oh tu. Kuat kan. Tapi nak amin je. Tanda. Tak percaya dengarlah. Tak semua orang ucapkan. Jadi mudah-mudahan malam ni kalau kita dah tahu, kita dah dengar, mudah-mudahan kita beramal. Kalau bagi orang yang lemah uzur, mungkin suara dia tak kuat dah. Tapi keluarkanlah semampu, sedapat yang boleh. Dia tak kuat uzur. Amin. Okey? Dia boleh tak keluar langsung, orang kuat dia disunatkan mengangkat suara. Amin. Kuat. Apa balasan dia? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Satu je. Amin je. Ampun dosa-dosa. Tapi orang tak nak. Ada yang tak nak sebut. Dia sibuk nak memulakan Fatihah dia. Waladdallin. Imam dia tengah amin. Tak habis dengan amin. Bismillah. Dia sibuk dengan bismillah. Dia tak amin. Dia sibuk nak memulakan Fatihah dia. Itu sebab setiap amal kena tahu tak? Ya, amal dengan ilmu. Tahu tu yakni dengan ilmu. Apa kelebihan dia, apa ganjaran dia, apa balasan dia. Ataupun kalau bentuk kesalahan-kesalahan, apa dia ancaman dia. Dia ada ancaman pula. Ada ancaman tak? Kena tahu pula. Ada kebinasaan, ada kerosakan. Ada balasan baik, ada balasan buruk umpamanya. Kena tahulah. Supaya kita dapat kesempurnaan, supaya kita dapat mengelakkan daripada kebinasaan. Jadi ucapkan amin. Tak payah risaulah. Faham tak? Kerana disyariatkan, diperintahkan. Sebut amin. Mana kadang kita pergi pun macam tu. Tak semua orang rajin menyebut amin. Dia nak masyghul, nak memulakan Fatihah dia. Amin. Dia bismillah. Orang ujung-ujung min tu dia bismillahirrahmanirrahim. Buat apa? Ini disyariatkan, diperintahkan. Dijanjikan dengan keampunan dosa. Kita ni banyak dosa, setiap hari banyak dosa yang tak terhitung. Tiba-tiba dijanjikan oleh Rasulullah dengan keampunan dosa, kita tak nak lagi. Dengan satu kalimah mudah saja, amin. Kalau nak harap kita bertaubat, berapa kali kita taubat satu hari? Banyak. Macam kita sebut contoh tadi, banyak amalan-amalan yang sunat umpamanya, banyak amalan-amalan sunat dijanjikan dengan wuduk dan sebagainya. Dosa mata, dosa telinga, dosa apa nak wuduk. Diampunkan. Dosa-dosa masa dosa telinga. Kalau wuduk dah tak? Begitu juga dengan solat sunat tasbih dan berbagai-bagai umrah, dan sebagainya, Jumaat hingga Jumaat, diampunkan dosa, masya-Allah. Kalau nak harap kita ni bertaubat, satu hari berapa kali taubat? Istighfar banyak ni. Tapi sebab kita ini umat Rasulullah SAW lah. Umat yang ada kelebihan, Allah Ta'ala bagi banyak ganjaran. Sebut amin ni. Tanda juga sebut amin. InsyaAllah kita sebut amin pada hari ini. Bermula pada hari ini. Jangan sibuk sangat nak start Fatihah. Orang lain nak habiskan amin, dia sibuk nak memulakan Fatihah. Itu kelebihan kita belajar, kita menuntut ilmu supaya kita boleh membetulkan amal ibadat kita. Kita boleh memperbaiki dan seterusnya menyempurnakan. Dalam bab berjemaah ada sebahagian ganjaran kita boleh dah dapat.
Ada sebahagian ganjaran dengan berjemaah kita tak boleh dah dapat bila tak ikut peraturan. Bahkan ada yang kita tidak boleh dapat fadilat berjemaah terus. Hanya sah berjemaah saja. Tak rugi. 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 Gitu tak? Banyaknya keadaan-keadaan. Baik, kita sambung. Itu dua hadis menyatakan. Jadi malam ni kita sedar bahawasanya peranan satu kalimah yang disunatkan saja dijanjikan dengan keampunan dosa. Masya Allah. Kita umat Rasulullah. Sebab umat yang punya kelebihan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak disunatkan melakukan perbuatan atau ucapan serentak dengan imam kecuali mengucapkan amin. Kerana mengaminkan di sini adalah kerana bacaan Al-Fatihah, bukannya kerana hendak mengaminkan semata-mata. Kerana bacaan Al-Fatihah. Bila selesai Al-Fatihah, kita sabar, kebiasaan kita gelojoh, gopoh nak mengucapkan amin, kita tahan diri kita daripada kebiasaan nak cepat keluarkan amin tu dengan tahan diri, tunggu imam dulu. Sebab apa? Imam dia nak ambil nafas. Balin. Nafas. Amin. Ini tak sempat imam tarik nafas pun. Balin. Imam tak. Makmum belakang dah sahut dahulu dah. Amin. Bahkan kalau ikut pengarang asal kitab ni, Mughnil Muhtaj, itulah Syekh Khatib Syarbini ini disebutkan dalam kitab asal di sana. Kitab asal di sana elok ditambah apa dia? Ditambah selesai dhalin ditambah rabbighfirli, dan lebih baiknya ditambah dengan wali walidayya. Sebab itu Allah SWT selalu iringi kita minta ampun juga untuk diri kita dan kedua ibu bapa. Jadi Syekh Khatib Syarbini dalam kitab asal, yang ni yang terjemahan yang ni yang terjemahan. Yang asalnya disebut selesai dhalin maknanya rabbighfirli wali walidayya. Hai Tuhanku, wahai Tuhanku, ighfirli, ampunilah bagiku dan bagi kedua ibu bapaku. Jadi kalau kita ambil paling tidak pun kalau anda kata rabbighfirli saja, tak ada wali walidayya, anda katalah. Makna memerlukan beberapa masa juga tak? Dhalin rabbighfirli. Amin. Kalau ada wali walidayya, panjang sikit lagi. Rabbighfirli dhalin rabbighfirli wali walidayya. Bagi imam start Jadi maknanya kok mana pun kita kena tunggu imam. Kena tunggu imam. Tapi kalau kita sembahyang sendirian, seorang-seorang, lagi senang kita beramal. Imam, kalau kita sendiri, waladhdallin, rabbighfirli wali walidayya. Amin. Lagi senang kalau sembahyang sendiri. Malah kita masa kita sendiri. Jadi bagi imam, makmum kena tunggu imam. Bukan terlalu lama pun. Kalau rabbighfirli pendek sikit, kalau dia tambah wali walidayya pun tak panjang pun. Waladhdallin. Imam, nafas imam dia memerlukan nafas. Waladhdallin rabbighfirli wali walidayya. Lama tak? Tak lama. Baru. Jangan kita terlalu gopoh. Yang ni keampunan dengan menyebut amin daripada segala dosa-dosa kecil kita ni perlukan kepada peraturan. Mana kalau orang sebut dahulu dengan sengaja, atau kemudian dengan sengaja dia tak ikut SOP. Tak ikut syarat keampunan untuk mendapatkan keampunan dosa. Sebab Rasulullah sebut sini apa? Yang serentak. Bukan dulu, bukan kemudian, melainkan ada keuzuran. Orang lewat kerana keuzuran. Memang dia tu jenis lambat. Lambat nak menggerakkan mulut dengan suara. Contohnya, andai katalah, itu dimaafkan. Bagi orang yang biasa ni tak ada masalah. Baik, bila imam mula menyebut kita sebut insya-Allah. Nama tak? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya ampunkan apa yang telah dahulu daripada dosanya sikit je. Kan banyak pun amal dosa. Nak agak kita bertaubat, tak kuat bertaubat. Istighfar, tak banyak istighfar.
soalan saya dalam WhatsApp. Masya-Allah. Ambil. Saya tak ada bawa handphone saya kat sini. Jadi kata Ustaz Rahmat tadi ada soalan dalam WhatsApp. Minta maaf saya tak bawa. Saya tak bawa handphone kat sini. InsyaAllah akan datang Ustaz. Okay. Begitulah sikit saja. Kita rahmat umat Rasulullah diberi keberkatan dan rahmat. Sedikit amal dengan banyak besar rahmat daripada Allah dengan keampunan dosa, masya-Allah. Baik, itu tadi. Yakni kita menyebut amin tu kerana bacaan Fatihah, ya, Fatihah. Itu yang diajar dan diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Imam jangan kita dahului dia, ya. Jangan kita dahului imam. Paling-paling tidak pada kebanyakan amal semasa salat berjemaah, iaitulah kita kemudian daripada imam. Tapi ada di antara yang serentak, iaitulah amin, pada menyebut amin. Maka sebaik imam habis membaca Al-Fatihah, makmum mengucapkan amin serentak bersama-sama dengan imam. Ya, ni biar imam mula dululah, buka mulut dulu. Samalah bab-bab lain pun sama jugalah. Lain sama juga. Tapi di sini serentak, ya. Lebih-lebih lagi yang memerlukan imam dahulu pada kita, yang tu dah tentulah. Kita kena kemudian. Yang ni serentak yang kemudian. Kadang-kadang imam masih pada pertengahan surah umpamanya. Dalam pertengahan surah, dan satu surah, satu ayat. Katakanlah ayat tu ada 5 ataupun 6 ataupun 7 ayat. Satu ayat selesai. Bacaan surah umpamanya. Tiba-tiba ada satu ayat lagi permulaan dengan lafzul jalalah, bermula dengan Allah umpamanya. Jadi makmum yang gopoh ni bila dengan Allah saja dia nak rukuk dah dulu. Ada. Imam padahal sambung lagi surah tu. Allah, imam Allahu la. Dia dah Allah tu dia dah turun rukuk dah. Ni awas. Dalam ibadat ni kita kena sabar, menahan diri untuk mematuhi peraturan. Jadi itulah. Biasa rentak bersama dengan imam. Oleh itu, dapatlah diketahui bahawa yang dimaksudkan oleh hadis apabila imam mengaminkan, bila imam mengucapkan amin, ialah apabila imam hendak mengaminkan, bukannya apabila imam telah selesai mengaminkan. Inilah yang telah disyarah, dihuraikan oleh ulama. Bukan seperti kebanyakan, bukan seperti kebanyakan bacaan-bacaan kuat yang lain ataupun rukun-rukun yang lain, rukun fi'li lain. Kebanyakannya semua perlu imam selesai dulu dah. Imam dulu, kita kemudian. Tapi dalam bab mengucap amin ni disunatkan serentak. Makna menepati ataupun selari. Selari masa dia. Jadi apa yang disebut oleh kebanyakan ulama, jumhur ulama, iaitulah menepati ataupun selari sebutan amin kita dengan amin malaikat. Ini makna yang dipakai itu makna zahir, iaitu luaran saja. Sama amin kita dengan amin malaikat. Makna menepati amin malaikat ialah menepati masa aminnya yang kita sebut tadi. Yang ni macam mana kita tak tahu amin kita selari dengan amin malaikat ataupun sama masa dengan amin malaikat? Itu dah berdasarkan pada hadis yang lagi satu, iaitulah malaikat akan mengucapkan amin serentak dengan amin imam.
Jadi maknanya kita hanya boleh dengar amin imam saja, kita tidak boleh dengar amin malaikat. Jadi bila kita serentak dengan amin imam, bermakna kita serentak juga dengan amin malaikat dari segi masa. Itu makna sama menepati masa amin kita dengan amin malaikat. Iaitulah serentak dengan amin imam. Itu pada bab pandangan jumhur ulama, majoriti ulama. Ada pendapat mengatakan, ada sebahagian kecil berpendapat, makna menepati ialah menepati sifat ikhlas dan lainnya. Nak sama sifat ikhlas kita dengan malaikat, tak dapat. Tak dapat. Itu perkara yang susah. Jadi masyakkah ke atas umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ni sama keikhlasan kita, ubudiyah kita sama dengan malaikat, baru nak diampunkan dosa, tak ada peluang. Tak ada peluang tu susah. Melainkan orang-orang yang telah berjaya, nampak tak? Berjaya. Iaitu golongan awliya illah salihin. Orang yang telah berjaya mengawal hawa nafsu dia. Nafsu sekurang-kurangnya mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Allah Ta'ala pelawah, wadkhuli jannati. Masuk dalam syurga. Wahai nafsul mutmainnah. Itu serendah-rendah disebut oleh ulama tasawuf, serendah-rendah nafsu waliyullah. Yang telah aman nafsu dia, yang telah sejahtera nafsu dia. Sebab tu Allah Ta'ala perintahkan supaya masuk syurga, kerana nafsu dia telah aman. Baik. Tapi kita nak dapat macam malaikat, susah tak? Kalau nak dapat sama malaikat baru nak diampunkan dosa, susah, dapat peluang. Macam mana nak dapat? Masa sembahyang kita, masa mengucap amin kita, masa rukuk kita, masa sujud kita, masa qiyam kita, masa baca kita dan sebagainya, penuh dengan lagha, dengan liar hati. Wala'iyadzubillah. Macam mana kita nak dapat keampunan lah? Lebih-lebih lagi nak sama dengan malaikat, susah sikit. Baik, tapi pada pandangan jumhur ulama, iaitulah selari masa dengan masa malaikat. Ya, iaitulah sama dengan ucapan oleh imam. InsyaAllah ya, kita akan diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud malaikat di sini ialah malaikat hafazah. Ada pendapat mengatakan ia selain daripada malaikat hafazah. Berdasarkan hadis, fa wafaqa qawluhu qawla ahli sama. Jadi pendapat lain kata bukan serentak amin kita dengan amin malaikat hafazah saja, tidak. Pendapat lain mengatakan segala malaikat-malaikat yang lain, sebab ada riwayat sebut fa wafaqa qawluhu qawla ahli sama. Yakni ucapannya, maksudnya maka ucapan aminnya menepati ucapan amin penduduk langit, ahli langit. Ahli langit bukan malaikat hafazah saja, yang hanya Allah SWT tahu jumlah sekalian malaikat. Jadi begitulah begitulah tentang sedikit daripada amal tapi besar ya. Rahmat daripada Allah SWT, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ulama yang berpendapat malaikat ialah malaikat hafazah menjawab apabila amin itu diucapkan oleh malaikat hafazah, maka ia turut diucapkan oleh malaikat yang berada di atasnya. Jadi bila ulama mengatakan malaikat tadi itu iaitu malaikat hafazah saja, bila malaikat lain dengan malaikat hafazah sebut amin, malaikat lain pun mengucapkan amin juga. Ini serentak juga. Baik, itu pendapat tu. Merangkumi penghuni langit. Imam Ar-Ramli pula, Syekh Ramli berkata, sekiranya dikatakan mereka adalah malaikat hafazah yang tadi itu, qaulal malaikah tadi itu, malaikat tu, kalau mereka katakan berpendapat malaikat hafazah dan malaikat-malaikat lain, maka adalah lebih tepat. Jadi Syekh Ramli dia lebih cenderung mengatakan malaikat hafazah dan juga malaikat-malaikat lain yang dimaksudkan idza amana idza amal imam tadi, amal imamu fa amin fa innahu ma wafaqa ta'minhu ta'minal malaikah, ta'min malaikat tadi. Di Imam Ramli kata kalau dikatakan malaikat hafazah dan sekalian malaikat-malaikat lain itu lebih tepat, kata Syekh Ramli.
Tapi apapun itu masalah ikhtilaf di kalangan mereka. Tapi apa yang penting kita, iaitulah pertama kita serentak dengan imam, jangan kita kemudian jangan kita dahulu. InsyaAllah kita sambung lagi akan datang. Kalau ada soalan bolehlah. Ada soalan? Nanti kalau ada dalam WhatsApp saya, insyaAllah. Kalau tak ada kita tutup dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أول وآخر وظاهر وباطن وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله. إذا تتبين تصبيح كفارة لين سورة العصر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.